Hai. Ini saya nak share pasal perkembangan tapak semayan yang kecil saya ni, cili kulai F1 hybrid. Yang hari tu saya tanam, ni dah hari ke-10, dia dah semua dah selari dia punya pergerakan pertumbuhan dia. Jadi nampak okey saja. Jadi saya dah buka plastik hitam kat atas tu, saya dah biarkan kena cahaya matahari. Lepas tu I bagi kawasan yang bawah takungan ni dia mendap sikit air. Jadi dia sentiasa lembap dekat kawasan-kawasan ni semua. Jadi untuk cergas lah untuk pertumbuhan anak benih ni. Lepas tu saya nak share juga, ini dah macam 3 minggu lebih ataupun 2 minggu setengah sejak saya buat rawatan Clorox. Lepas tu kalsium magnesium, tambahan kalsium magnesium untuk tingkatkan mutu kokopit. Lepas tu letak ubat gegat. Lepas tu sebelum ubat gegat tu saya letak macam Malathion, ubat semut, semua dalam ni saya letak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Saya ingat 1, 2, 3, 4, 5 tahun ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahun ni saya dah buat semua rawatan yang tertentu. Jadi tunggu akar dia reput lah. Sebab sekarang saya masih basahkan tiang-tiang ni supaya ubat-ubat yang lebih yang masuk ke dalam tu dia turun ke bawah, lepas tu dia terus keluar. Jadi sebab tak ada kawasan hujan kan, saya terpaksa buat manual. Jadi sekarang saya beralih kepada katakan fasa ke-3 ke-4 ke macam mana. Saya nak bagi benda ni kering. Bila kering tu akar tu akan reput. Bila reput dah saya boleh korek dalam tu, saya boleh rasa tak ada akar-akar yang dulu tu. Lepas tu saya boleh pindah anak pokok ni semua, pokok cili kulai F1 hybrid 461 ni saya boleh pindah ke semua lubang-lubang tower ni. Jadi semenjak saya guna Yara Liva, saya tengok pertumbuhan pokok cili ni pun dia macam okey saja, tak ada masalah sangat. Dia lebih banyak daun dia pun banyak, mutu dia pun okey, kecuali 1-2 daun aja dia white fly yang macam ni. Tapi yang daun-daun lain semua nampak sihat saja. Sikit tu adalah, tapi tak mendadak, tak mengacau sangat. Jadi pertumbuhan dia semua memang cantik. Walaupun pokok kecil kat sini, dekat 50 pokok saja dalam tower-tower yang ni semua, tapi saya rasa pertumbuhan tu memang boleh katakan memberangsangkan lah. Walaupun pokok tu dah sikit saja, tengok buah-buah dia semua memang tengok pun suka je, sentiasa berbuah. Lepas tu tak bagi masalah sangat. Lagi satu saya nak cerita, saya buat lagi satu eksperimen kali ni. Apa saya buat, saya nak cerita sikit. Tengok cili ni semua. Kali ni kan, ini dah minggu ke-4 saya tak pakai ubat racun langsung kepada pokok-pokok ni. Yang heran, walaupun ada white fly yang kecil-kecil macam ni dalam cahaya ni nampak macam besar sangat, tapi taklah banyak. Sikit-sikit tu ada pun dia tak banyak datang. Dia macam tak macam dulu. Sini terus macam warna putih. Ini ada satu dot, dua dot. Sikit-sikit je, tapi dia tak kacau langsung. Tengok, 1-2 kelompok je, tapi tak kacau langsung kan. Jadi apa saya nak cerita ni, saya buat eksperimen bukan sengaja saya nak buat eksperimen tak nak bagi racun. Padahal saya dah mula bekerja 4 minggu lepas, masa fasa ketiga terpaksa pergi office, beralih ke sana sini. Jadi tak ada masa nak meracun pokok-pokok cili, nak menjaga pokok cili dengan cara yang baik. Sebab katakan penjagaan tu memang penting kan. Memang saya ikut rutin, setiap 2 hari sekali saya letak macam racun yang saya suka, yang saya dah memang apa orang kata senang pakai, yang ProSoft Bioneer, yang organik punya. Ada banyak jenis lagi dalam bekas saya yang tu, ada banyak jenis racun, tapi saya yang paling senang saya guna ialah ProSoft Bioneer. Saya boleh bancur dalam kontainer ni yang 5 liter ni, yang dia ada spray nozzle. Dah bancur dengan air biasa, saya boleh simpan sana saja, dia takkan rosak. Kecuali kalau saya campur dengan Malathion, macam neem ataupun benda-benda lain, macam Easy Grow ke apa-apa ke. Dulu saya bagi serentak,
Tapi kali ni saya bancurkan satu, saya simpan saja. Jadi bila-bila masa saya senang saja, masa time redup, selepas pukul 5 ataupun awal sebelum 9 pagi, saya ambil, saya spray sajakan kat sini. Tapi 4 minggu saya tak dapat buat benda ni. Tapi kan, yang peliknya, tak ada gangguan serangga yang secara mendadak. Lepas tu lagi satu, pertumbuhan cili pun dia nampak banyak bunga yang keluar. Tengok banyak bunga yang keluar. Tengok banyak cili yang future cili yang akan datang ni, semua banyak cili. Kat sini pun ada dekat 100 dah dalam kelompok ni. Kalau saya nak kira kecil-kecil ni, dalam masa 3 minggu ni ataupun 2 minggu ni, dia dah semua besar-besar. Tengok banyak-banyak ni. Jadi kat belakang ni pun ada banyak. Jadi dia banyak keluar. Tapi kan, saya tak bagi ubat serangga langsung selama 4 minggu sebab tak ada masa. Lepas tu minggu ketiga tu saya datang nak bagi ubat. Lepas tu masa tu pun saya rasa macam tak senang, ada kerja, macam memanggil saya pergi balik dekat komputer nak buat kan, terlupa juga. Lepas tu saya fikir, dah selama ni tak pakai, tak ada gangguan langsung daripada serangga. Tapi padahal dulu saya pakai setiap 2 hari ke 3 hari kan. Lepas tu saya pakai Easy Grow sekali, ataupun saya pakai macam Lely ke apa jenis penggalak untuk daun, yang macam untuk liang daun bawah yang kita panggil stomata tu, kita biasa bagi foliar. Foliar ni dia membantu nutrien tu terus masuk ke daun daripada tunggu masa daripada akar kan. Dia biasa kalau kita bagi dripping system, dia masuk dalam dripping system, dia masuk dalam kokopit. Kokopit tu kan mengalir melalui urat akar pokok ni, masuk, dia naik ke daun. Tapi yang foliar ni kita terus sembur dekat daun supaya dia akan perangkap dalam daun ni. Jadi bila time buah tu, dia bolehlah supply dekat buah kan. Dia memang konsep dia kan. Macam buah ni tengah keluar, daun-daun ni lah yang bagi nutrien kat buah ni. Sebab tu kalau kebanyakan orang kadang-kadang dia guna foliar, setengah orang tak guna foliar. Kalau ladang besar biasa dia tak guna foliar saya rasa, sebab mahal kos dia. Tapi kalau macam saya buat kecil-kecil ni, saya buat foliar, saya macam gandakan hasil tu. Sebab daripada dapat 1 kali ganda, saya dapat 2 kali ganda kualiti yang sama. Bukan saya bagi penggalak jenis yang tak sah kan. Saya bagi penggalak yang memang di-endorse oleh semua peladang-peladang ataupun pekebun-kebun yang guna produk-produk macam ni kan. Jadi saya pun belajar dekat internet, saya pun YouTube, saya pun tengok orang guna, saya pun beli, saya pun pakai. Memang proven lah. Tapi apa yang saya bercakap kan, Easy Grow tak pakai selama 4 minggu. Soft Guard pun tak pakai, Lely Soft Guard. Biasa saya guna Soft Guard bila saya dah petik macam buah kan, kat sini ada luka. Luka tu maknanya dia macam open wound lah. Macam kita kalau kat jari ni, kalau kita kopek sikit kulit, dia macam berdarah kan. Sama juga macam kita dah petik buah ni, dekat sini dia macam ada berair kan. Jadi biasa kalau ikut petua panduan, kita tak boleh biarkan open wound macam tu saja. Bila dah petik tu ada satu jenis semburan, ada banyak jenis semburan. Salah satu semburan tu dia akan repair balik tempat yang kita kupas tu. Jadi bila kita repair kat sini, serangga lain takkan datang nak menyerap air kat sini, nutrien ke air ke ataupun makanan diorang. Itu salah satu sebab kenapa kita sembur macam soft guard. So waktu tu dia peliharakan luka-luka pokok, apa jenis pokok pun. Jadi soft guard pun saya tak pakai, Prosoft untuk halau whitefly pun tak pakai, Malathion pun yang saya pakai seminggu sekali pun tak buat, Easy Grow pun yang saya selalu pakai pun tak, setiap 5 kali sehari pun tak pakai. Semua apa jenis ubat pun tak pakai, kecuali saya bagi air baja saja. Yang dua ni Calcinate, Yara Liva Calcinate yang sekarang saya pakai. Dulu saya pakai Yara Terra Crystalon Calcinate, tapi kali ni saya tukar kepada yang jenis yang murah, Yara Liva Calcinate. Lepas tu yang ni Yara Terra MGS, Rexulin ABC dengan 12-12-36 micro. Yang ni tanki B, yang ni tank A. Jadi dua ni saya ambil macam 75ml, 75ml, saya masukkan dalam tank ni. Itu aja tugas saya setiap hari. Sekali saja saya buat. Tapi padahal tengok daun dia semua cergas-cergas, cantik-cantik, tak ada masalah, bunga banyak keluar. Ini semua saya rasa dalam masa seminggu setengah. Daripada macam ni, dalam masa seminggu akan jadi macam ni. Dalam masa lagi seminggu, 2 minggu nanti akan jadi macam ni. Jadi nak cakap supply buat cili ni memang, ini sebelum seminggu lepas ni dia tak besar macam ni. Dia
lebih kurang besar macam ni je. Selepas seminggu saya tengok, wah, ini sebab kenapa dia cepat sangat. Sebab saya bagi baja yang ni, dia memang apa orang kata power sikit dah. Saya rasa kan, saya bagi baja Yara Liva ni, dia memang macam bagus lah saya rasa. Sebab walaupun saya ganti, setiap kali kita macam ganti baja kan, kita boleh rasa unik baja tu. Cara fungsi baja tu lain macam. Tapi bila baja tu dah mungkin season sangat dekat pokok ni, mungkin dia tak macam kali pertama you guna baja. Jadi pasal tu kadang-kadang baja ni pun first time kita guna, output dia memang semacam, memang bagus. Tapi bila dia dah season kan, dia macam tak ada macam apa, tak macam dulu. Jadi kita selalu kena alih kepada baja-baja lain lah. Kemungkinan lah, saya rasa macam tu lah kan. Jadi yang ni semua nampak okey je. Cantik kan kalau macam ni ya. Jadi yang tu lah saya nak share. Tak pakai 4 minggu tak pakai ubat racun. Saya rasa selepas ni pun saya tak nak pakai ubat racun. Sebab saya simpan dalam peti tu saja, tak pakai langsung. Satu boleh cakap jimat, lagi satu mungkin tak ada masa nak pakai. Mungkin besok saya cuba. Tapi padahal saya bila tengok macam ni kan, saya rasa macam tak nak pakai lah. Jadi biar dia tumbuh dengan cara yang sihat. Semua cili ni pun dia tumbuh pun tak ada gangguan. Masa dulu saya pakai ubat, macam-macam jenis ubat semua, kemungkinan saya rasa saya mungkin pakai dengan cara yang silap. Pasal tu output dia tak apa yang saya jangka kan. Tapi kali ni tak pakai racun langsung, tak ada serangga, tak ada apa-apa, tak ada ini, semua benda tak ada. Tak tahu semua serangga tu dah pergi mana. Vacation kot. Selepas PKP semua dah lari pergi pantai-pantai ke apa mana, saya pun tak tahulah. Jadi banyak cili ni bawah ni. Tengok. Cili ni memang banyak kat sini. Jadi merah pun ada. Jadi itulah salah satu saya nak share sajalah. Dekat sini pun saya tak tunjuk sangat. Kat sini pun ada banyak kat sini. Inilah orang kata kalau kita usahakan sikit, dia menggairahkan kita untuk maju ke hadapan lagi. Sebab kalau boleh output macam ni dengan tahu sistem yang jenis macam ni, yang ni semua kosong. Saya pun ada buat satu. Saya bahagian atas tu saya biar, bahagian bawah tu saya ada letak Clorox. Sebab akar tu tak turun bawah sangat. Jadi kan kita tengok macam akar-akar macam ni kan, ini akar live. Daripada sini diturun mungkin sampai sini, mungkin akar ni diturun sampai sini, yang sini pun turun sini. Jadi ini jangan kita sentuh. Kat sini pun ada pokok. Tapi padahal yang bawah ni semua hari tu saya dah basuh, apa orang kata, saya letak Clorox. Lepas tu saya tanam balik. Pertumbuhan dia pun rasa okey saja, cergas, cantik saja. Yang ni dah mati, saya pun tak tahu kenapa. Tapi itulah yang lagi satu yang heran. Biasa bahagian bawah tower ni, kebanyakan pokok takkan apa orang kata tumbuh dengan cara yang baik. Tapi kali ni kita tengok ada juga apa, boleh tengok lama-kelamaan buah pun akan keluar kat sini. Lepas tu gangguan serangga pun tak ada. Walaupun ada pun dia macam tak aktif. Tengok daun tu semua kering saja kan, tak aktif. Licin, kering. Walaupun yang ni macam tak sihat, tapi buah dia tetap keluar juga. Kat sini pun ada dekat 5-6. Kat sini pun ada dekat 5-6. Jadi kat bahagian bawah pun ada dekat 1 tower kan. Jadi biasa masa first time saya buat, semua penuh. Saya ada dekat 500 lebih. Jadi kali ni saya buat tapak kat sana, saya buat slow and steady. Sebab first time eksperimen dah berjaya. Jadi second time kita beralih kepada cara yang betul daripada pelbagai jenis cara yang saya cuba dengan jalan yang singkat tak berjaya. Jadi kali ni saya buat tapak semayan yang betul-betul. Jadi harap kali ni saya buat dengan cara betul. Saya tanam balik, jadi dia akan keluar output macam ni kat semua lubang-lubang ni. Lepas tu saya boleh dapat hasil yang baik sikit. Kali ni mungkin kalau selepas 50 ke 60 HST, saya mungkin nak jual lah kali ni. Dapat income sikit pun tak apa. Janji kalau tak boleh habis pakai, jual lah kat kedai. Cari buyer ke apa ke. Macam pasar-pasar harian pun dia bukan nak macam 20-30 kilo seminggu. Dia mungkin nak, kalau kualiti macam ni keras, kalau keras macam ni
Yang ni belum matang lagi kan. Tapi kalau keras-keras macam ni, pasti dia orang nak beli juga. Mungkin dia beli macam ikut harga harian lah, macam RM10 ke RM8 sekilo, kita jual lah macam RM5-6 sekilo. Sini kalau saya dapat seminggu 2 minggu sekali macam 10 kilo pun dah okey berbaloi. Jadi dapat RM80 macam tu. Just pocket money saja. Padahal saya punya expenditure pun nak set up benda ni pun bukan mahal sangat. Ni Kokopit dah 1 kali set up Januari dulu. Lepas tu berapa kali dah bunga hasil. Jadi kali time ni saya rasa experimental, apa orang kata, tak pakai ubat tapi tak ada gangguan. Itu yang pelik. Walaupun sikit tak mengacau sangat lah. Buah masih boleh keluar kan. Jadi kali ni saya nak eksperimen pula tanpa ubat, berapa jauh tanaman ni boleh pergi kan. Kalau dia boleh tumbuh dengan cara yang betul, tak ada gangguan, saya mungkin tak nak pakai ubat. Yang whitefly ni biar saja. Tapi saya nak bagi tahu satu benda yang saya ada buat. I boleh share kan satu benda yang buat. Dalam seminggu kan 3-4 kali saya ambil pili pipe tu, saya akan sembah air kat sini. Sebab tadi kena air hujan kan, jadi saya sembahkan air masa waktu panas. Kemungkinan kan, salah satu video yang saya tengok, ada otai-otai yang dulu dia ajar saya, masa kita sembuh air yang kuat dekat pokok ni, katakan kita sembuh air kan, walaupun dia macam lekat macam gam kat sini, dia mungkin akan jatuh daripada genggaman kat sini. Lepas tu dia akan terus hilang sebab dia kena macam basuh kan. Padahal kita ambil macam spray yang kuat, kita pegang daun tu, kita sembuh kat sini, benda ni semua akan hilang. Jadi dia kena cari tempat lain. Daripada kalau kita selalu kacau dia macam tu setiap hari dengan semburan air, padahal pokok ni akan jadi macam bersih lah. Daun pun akan jadi kehijau-hijauan, jadi bersih-bersih. Jadi kemungkinan kan, itu saya rasa salah satu sebab kenapa gangguan serangga tak banyak sangat, saya rasa lah. Tapi cannot conclude, tak boleh cakap 100% pasal itu serangga tak ada. Tapi kali ni saya akan buat dengan cara tanpa ubat sampai buah cili ni semua sampai boleh petik. Lepas tu bila saya dah petik, saya nak buat satu lagi video, saya nak tengok sampai mana tanpa ubat pokok cili ni boleh last. Kalau macam ni memang okey, saya dah tahu ubat serangga ni ada masalah. Mungkin terlebih, mungkin kurang, ataupun lain kali saya kena kurangkan dosage yang paling kurang untuk bagi pokok cili ni. Sebab tak ada 4 minggu tak bagi racun serangga, tapi masih boleh berbunga, berbuah. Saya tak tengok serangga-serangga macam apit, trip semua, langsung tak tengok langsung. Dah mana entah diorang hilang, saya pun tak tahu. Jadi kebanyakan cucumber mosaic pun tak ada. Cucumber mosaic ada sikit-sikit dulu, tapi sekarang langsung tak ada. Jadi semua ni saya rasa kemungkinan pasal terlebih racun ataupun terlebih nutrien, terlebih folia, kemungkinan. Itu sajalah saya nak share perkembangan terkini. Okey, yang ni mungkin ada masalah sikit. Sebab daun dia macam ada hama, ada macam rosak kan. Tapi tak apa. Yang ni pun ada treatment. Kita boleh bagi semburan MGS, bagi dia kembang balik. Tapi ini saya biarkan dulu. Saya nak tengok benda ni merebak ke tempat lain ke tidak. Mungkin saya pantau sajalah. Kalau ada pun saya akan petik benda ni macam ni, saya akan buang saja jauh-jauh. Jangan buang dekat bawah sini, nanti boleh merebak. Jadi itulah salah satu sharing saya nak buat. Kita tengoklah macam mana. Alright, itu saja. Thank you. Bye. Terima kasih.